wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama balik kitab kita ni syarah kitab tauhid jilid kedua. Masih bincang bab riak lah. Jadi seterusnya fasal B. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takut umatnya terkena riak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa beliau lebih takut riak menimpa kaum muslimin melebihi takut beliau daripada Al-Masih Dajjal. Sebelumnya kita akan membahas tentang Dajjal. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Al-Masih di sini bila bererti isim fa'il atau isim maf'ul. Jika dia bermakna isim fa'il, maka artinya adalah yang berjalan di bumi dengan cepat selama 40 hari. Itu kalau kita kira dari segi isim fa'il lah, pembuat dah. Berjalan cepat dalam 40 hari. Itulah di bumi ni. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ard?" Qala 40 yawman. Yawmun ka sanatin, wa yawmun ka syahrin, wa yawmun ka jama'atin. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yawmul ladzi ka sanatin atakfina fihi salatun yawmin? Qala la uqduru lahu qadrahu. Wahai Rasulullah SAW, berapa lama ia Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah SAW menjawab 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Satu hari kedua seperti 1 bulan. Satu hari ketiga seperti 1 pekan, 1 minggu lah. Dan hari-hari lainnya berikutnya seperti hari-hari kalian, hari-hari biasa lah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang satu hari yang seperti 1 tahun? Cukupkah bagi kami solat sehari? Rasulullah menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya bukan setahun tu. Kira 5 kali semaya dak ni, kena buat kena kira lah nah. Jadi setahun 360 hari lah kiranya. Hadis duduk 31. Hadis riwayat Muslim nombor 2937. Adapun jika al-masih bermakna isim maf'ul, maka menjadi al-mamsuh, yang artinya adalah orang yang dibutakan matanya. Kalau kira isim maf'ul jadi mamsuh maksudnya. Hadis riwayat Bukhari nombor 7407. Okey, ni 32 no. Maqayis Lughah Ibn Faris, Imam Qasad 302. Okay, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Imam Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yakhfa 'alaikum, innallaha laysa bi'awar, wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ainil yumna." Allah tidak samar bagi kalian. Allah tidak buta sebelah mata dia, ataupun al-masih ad-dajjal buta sebelah kanannya. Hadis Bukhari nombor 7407. Intinya Dajjal akan datang kelak dengan mengaku sebagai Tuhan. Pada waktu dia akan perlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit untuk menurunkan hujan, maka langit akan menurunkan hujan. Kalau bumi telah kering dan dia ingin agar bumi kembali hijau, maka akan tumbuh pepohonan tak kala itu juga. Maka kalau saat ini masih banyak orang percaya dengan dukun-dukun, maka bagaimana lagi tak kala Dajjal yang keluar? Padahal nama Dajjal sendiri bererti dusta. Kerana memang dia adalah pendusta yang besar dan fitnah yang dia bawa sangatlah luar biasa. Akan tetapi ternyata dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi SAW lebih takut kepada fitnah riak. Riak ni takut lagi daripada fitnahnya Dajjal. Apa alasannya? Alasan pertama, kerana Dajjal munculnya menjelang hari kiamat yang belum tentu kita bertemu dengannya. Berbeza dengan riak yang boleh muncul setiap saat. Lah ni pun boleh sekarang juga boleh dah. Selama seorang masih bernafas dan nyawa belum dicabut oleh malaikat maut, maka selama itulah pola potensi riak selalu ada. Alasan yang kedua, rujuk At-Tauhid, syarah kitab Tauhid Salih Al-Syekh 401. Alasan yang kedua, Dajjal memiliki fitnah yang jelas, iaitu orang yang jelas beriman maka akanlah selamat. Adapun riak fitnahnya samar, kerana boleh menimpa orang-orang yang soleh, orang beriman boleh terfitnah dengan riak lah, nak nunjuk amal lah. Ketika berbicara tentang riak ni, memperlihatkan amal ni, Nabi SAW tidak berbicara tentang para pelaku maksiat. Bukan masalah orang jahil, orang tu, orang yang pakai serban, orang jauh pergi masjid sama.
Akan tapi bila berbicara tentang orang-orang yang soleh, orang jujur, orang baik dah, kerana riak, kerana rasa nak tunjuk kat orang amal dia, hanya menimpa orang soleh saja penyakit riak ni. Orang jahil tu tak berasa nak riak. Dah pasal dia tak buat amal mana? Masalah orang amal ni. Inilah dua sisi alasan mengapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan umatnya terkena penyakit riak, memperlihatkan amal daripada bertemu dengan Dajjal. Wallahu a'lam. Contoh riak yang tersembunyi. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahawa bagaimana modal syirik yang tersembunyi tersebut. Nabi SAW mengatakan, ayyaquma ar-rajulu yusalli fazayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Iaitu seorang yang mengerjakan solat dan perbaguskan solatnya dengan harapan agar ada seorang yang perhatikannya. Lima yara min nazarin rajulin. Agar ada orang yang perhatikannya. Jadi dia comel tu kira ada perhati ke, ataupun berasa macam ada perhati dia pun comel semaya dah. Bukan tak semaya dah. Nanti semaya tu dia kau comel, kira ada orang tak tengok dah. Artinya orang tersebut bukan perbaguskan solatnya kerana Allah SWT, akan tapi kerana ingin dipuji, dipuji oleh orang lain. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Musa Asy'ari tak kala dia membaca Quran dengan indah. Abu Musa Asy'ari ni, ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguhnya engkau telah diberi suara yang indah dari suara-suara indahnya keluarga Daud. Mizmaran min mazari ali Daud. Suara-suara indah dari suara-suara indahnya keluarga Daud. Nabi kata ke Abu Musa Asy'ari. Jadi sebagai orang keliru dengan menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya bermain muzik kerana kata mizmaran berarti seruling. Padahal konteks hadis ini Nabi SAW tidak sedang memuji Abu Musa Asy'ari yang sedang bermain muzik. Melainkan beliau memujinya kerana sedang membaca ayat Quran. Dan mizmar meskipun secara bahasa adalah alat yang mengeluarkan muzik, akan tapi bukanlah artinya Nabi Daud dan Abu Musa Asy'ari sedang bermain seruling. Namun kerana begitu indahnya suara mereka sehingga Nabi menyamakannya seperti seruling. Lihat Fathul Bari jilid 9 muka 39 dah. Hadis riwayat Bukhari nombor 5048. Dan dalam riwayat yang lain, Abu Musa Asy'ari membalas perkataan Nabi SAW dengan berkata, "Lau alimtu lahabbartuhu laka takhbiran." Jika aku tahu Rasulullah mendengar bacaannya, maka aku akan baguskan lagi untukmu. Dia kata gitu lah. Hadis Al-Baihaqi nombor 2366 dalam Syu'abul Iman. Perhatikan Abu Musa Asy'ari dalam hadis ini ingin memperbaguskan bacaannya untuk menyenangkan hati Nabi SAW, yang artinya tetap mencari redha Allah, bukanlah untuk mencari pujian manusia, tapi untuk Nabi sahaja bagus tu dah. Hal ini sebagaimana kita orang Islam dituntut untuk menyenangkan hati orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, akan tapi untuk mencari redha Allah SWT sahaja. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas. Wahabul amali ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim au takashifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidal Madinati syahran." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuatkan muslim yang lain bahagia. Membuat orang lain itu jadi bahagialah. Mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis ni hadis Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' nombor 176. Hasanah oleh Nabi. Jadi Allah cinta amal dia, orang yang buat muslim yang bahagia. Artinya seorang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslim yang lainnya bukan untuk mencari pujian, akan tapi untuk mencari redha Allah SWT. Maka dari itu seorang imam yang kemudian solat dan membaca ayat Quran dengan lantunan yang baik, hendaknya dia tidak memperbaguskan bacaannya kerana sebab ingin dipuji oleh manusia. Kalau sekiranya dia melakukan demikian kerana ingin menyenangkan makmumnya dan mencari redha Allah, maka demikian tidaklah mengapa. Akan tapi jika dia melakukan demikian, sedap baca Quran apa ni kerana ingin dipuji oleh makmumnya, maka dia akan binasa kerana terjatuh dalam riak.
Sungguh perkara seperti ini sangatlah beza yang sangat tipis. Amalannya sama ada akan tetap amalannya sama saja, tak sedap belaka, akan tapi niatnya lah dalam hati perut dia yang membezakannya, beza jauh pula dalam hati dia. Oleh kerana itu, perbezaan itu pula orang yang beramal kerana mencari Allah akan mendapatkan pahala, dan orang yang beramal kerana ingin dipuji oleh manusia akan mendapatkan kebinasaan. Ada beberapa contoh riak yang lain yang pun dinamakan dengan riak terselubung. Di antara contoh tersebut antara lain, pertama, seorang menceritakan keburukan orang lain. Seperti peliknya, kedekutnya orang tersebut, malasnya orang tersebut solat malam dan tidak rajin menuntut ilmu. Dengan maksud agar orang yang mendengarnya faham bahawasanya ia tidak memiliki sifat demikian. Maksudnya dia je kecek ni, orang kejuh lah. Rajin mengaji kan, rajin semalam-malam. Dia ingin menunjukkan dari keburukan yang dia ceritakan bahawa dia adalah seorang yang dermawan, rajin salat malam dan rajin menuntut ilmu. Maka secara tidak langsung ia ingin orang yang mendengarnya mengetahui akan amal ibadahnya. Akan tapi ketahuilah bahawa perkara semacam ini sangat berbahaya, kerana orang yang melakukannya telah menggabungkan antara riak dan ghibah. Lagi bahaya lah. Riak pun ada, tunjuk ke orang, nak nyuruh sum'ah pun ada. Ghibah ngopak pasal orang pun ada. Yang kedua, seseorang menceritakan nikmat dan kurnia yang telah Allah berikan kepadanya, akan tapi dengan maksud agar para pendengar faham bahawa ia adalah seorang yang soleh, dan bahawasanya ia berhak untuk dimuliakan oleh Allah dengan pemberian kurniaan yang banyak tersebut kepadanya. Kita sedar bahawa Allah SWT memerintah kita untuk menceritakan nikmat yang dia berikan. Allah SWT berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 11. Tentu berbeza dengan orang yang menceritakan nikmat yang Allah SWT berikan dengan niat bersyukur, dengan yang niatnya untuk menunjukkan kesolehan dan kemuliaan dirinya. Yang ketiga, seorang memuji gurunya dengan pujian tinggi agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Nampak baca balik, puji tok guru dah. Padahal dia nak akad sekali ni dia, mungkin puji tok guru, matlamatnya nak akad dia. Seolah dia ni belajar tok guru ni hebat, akulah hebat macam tok guru dah. Bawah sikit pada tok guru. Kerana ia adalah murid sang guru yang ia puji tersebut, pada hakikatnya ia sedang berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Bahkan terkadang ia memuji secara langsung tanpa ia sedari. Keempat, merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riak. Ada setengah orang cakap lembut yang nampak dah, tapi padahal hanya riak. Agar dipuji bahawasanya ia adalah seorang yang low profile, rejuh. Inilah yang disebut dengan merendahkan diri demi meninggikan mutu dah. Apa lembut suara ni? Nak suruh orang puji sebenarnya dalam hati perut dia. Allah saya, kau apa ikut dah. Cara dia cakap tu lembut je dah. Tiba-tiba ajar khurafat, tiba-tiba ajar benda-benda benda rosak akidah dah. Wali tok wali ni dah. Kelima, menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah. Seperti banyaknya orang menghadiri pengajiannya atau banyaknya orang mendapat hidayah, akan tapi dengan niat untuk menunjukkan bahawasanya keberhasilan dakwah tersebut kerana kepintaran dia dalam berdakwah. Ni pun nyakit juga dah. Keenam, ia menyebutkan bahawasanya orang-orang yang menyisihinya berbeza pendapat dengannya mendapatkan musibah. Ia ingin menjelaskan bahawasanya ia adalah seorang wali Allah yang barang siapa yang mengganggunya akan disiksa atau diazab oleh Allah SWT. Ini adalah bentuk tazkiyah, merekomendasikan diri sendiri yang terselubung. Padahal dia nak tunjuk dia suci ni. Orang tegur dia, kena nyakit, kena bala dah. Ketujuh, ia menunjukkan dan mempamerkan kedekatannya terhadap para da'i ustaz. Seakan-akan bahawa dengan dekatnya dia dengan para ustaz, selebriti ustaz Suhur, menunjukkan ia adalah orang yang soleh juga dan disenangi para ustaz. Padahal kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari dekatnya seorang terhadap ustaz atau para ulama', akan tapi dari ketakwaannya masing-masing. Akan tapi ternyata kedekatan terhadap ustaz juga boleh menjadi anjang cara untuk mempamerkan diri dan persaingan orang lain lah. Dia untuk anak tok guru baik dah, dia baik untuk guru, dia ni hebat lah tok guru saya dah. Kedelapan, seorang yang berpoligami lalu ia mempamerkan poligaminya tersebut. Ni Suhur dah. Jika ia berkenalan dengan orang lain serta merta ia sebutkan bahawasanya isterinya ada 2 atau 3 atau 4 orang. Ia berdalih ingin menyiarkan sunnah kononnya dah. Akan tapi ternyata dalam hatinya ingin menonjol-nonjol mempamerkan diri. Ketahuilah bahawa poligami merupakan ibadah, maka mengumumkannya dengan mempamerkannya juga termasuk dalam riak. Penulis mengingatkan bahawa kita tidak boleh menuduh seorang berbuat riak. Kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas lah, nak bertunjukkan amal ni, tak boleh. Kerana tidak ada yang mengetahui hati seorang kecuali Allah SWT sahaja yang tahu ni. Akan tapi hal ini kita ingatkan agar jangan sampai itu menimpa diri kita. Gapa-gapa bincang ni, bak nak jaga hati kita, jangan nak cara orang lain dah. Mungkin orang lain tu nampak macam tak ikhlas tapi ikhlas. Kita masalah ni.
Kandungan bab ini, penjelasan tentang ayat dalam surah Al-Kahfi, masalah yang penting sekali, itu pernyataan bahawa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan kerana Allah, maka tidak akan terima oleh Allah. Yang ketiga, hal itu disebabkan kerana Allah SWT adalah sembahan yang sangat menolak perbuatan syirik kerana sifat kemahacukupannya. Yang keempat, sebab yang lain adalah kerana Allah SWT adalah sekutu yang terbaik. Bukan sekutu lah, maksudnya Allah ni satu-satu dia pun terbaik dah. Sekutu ni sama-sama dah. Kena ajak dah. Yang kelima, Rasulullah SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riak, mempertunjukkan amal lah. Yang keenam, penjelasan tentang riak menggunakan contoh sebagai berikut. Seorang yang melakukan solat kerana Allah, kemudian ia memperindahkan solatnya kerana ada orang lain memperhatikannya. Jadi riak-riak ni bukan tak ada kerana Allah rasa, ada kerana Allah. Tapi berasa ada orang perhati dia, dia pun tak comel lagi dah. Betul-betul dia tok guru, tok ustaz, dia pun comel semuanya depan orang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.